Waktu ni saya pun buat-buat macam berani lah jengukkan kepala saya ni dalam bilik tu. Waktu tu dalam bilik tu saya nampaklah makcik saya seorang ni tengah baring dekat bawah katil tau. Dan betul-betul bawah katil tu tau. Tapi saya tak nampaklah muka dia waktu tu kan. Jadi saya pun ingat nak tegur sebenarnya waktu tu. Nak tanya kenapa baring bawah katil kan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah andanya ya. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan pokok pisang. Lebih kurang macam itulah kisah dia. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey guys, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM katakan tadi, kisah dia berkenaan dengan pokok pisang kan. Okey, kita terus dengan kisah dia. Peristiwa ni berlaku pada tahun 2000, pada awal tahun 2000 macam tu. Seorang brother ni, nama dia Zali lah, brother Zali lah kita panggil dia ditugaskan untuk memungut hutang. Dia ni yang bekerja dekat syarikat koperasi tu pun menjalankanlah tugasnya pergi ke negeri Pantai Timur, mencari seorang penama yang berhutang dengan koperasi tersebut lah. Ini pandai berhutang tapi tak tahu nak bayar, kata dia. Pelbagai alasan yang diberikan sehinggalah orang tersebut ni kembali pulang ke negerinya. Jadi mahu ataupun tidaklah, Zali ni pun tetap kena pergi cari rumah orang tu. Jadi tanya. Jadi dia pun jumpalah sebuah rumah. Dan masa tu dia pergi dengan seorang lagi lah kawan dia. Kawan orang kata peneman dia lah, pembantu dia macam tu lah korang. Dan dia pelik tau waktu tu. Dan rumah tu jauh daripada yang sepatutnya lah. Maksudnya perjalanan tu kalau ikutkan dekat map tu katanya macam dah sampai. Tapi macam tak sampai-sampai kan. Jadi dia rasa macam agak pelik lah kat situ kan. Dan entah betul ke tidak kan rumahnya ni kan. Dan rumah tersebut ni berada dekat dengan satu bukit tau. Dan tepi bukit tu pula kelihatan ada pagar zinc yang banyak pokok pisang kat situ. Nak masuk ke kawasan rumah tersebut ni pun bukan jalan yang elok berlopak-lopak jalan dia. Tak berturap tau. Jadinya tambahan lagi lah pada masa si Zali ni sampai kat situ, kebetulan hari tu baru lepas hujan. Memang becak habis lah jawabnya kat situ. Dan kereta yang dipandu si Zali ni pun berlumpuh habis. Memang bercabuk habis lah semua. Nak buat macam mana kan? Semuanya terpaksa demi menjalankan tugas dia. Pada petang itulah, dia pun memanggil-manggil lelaki tersebut. Tapi rumah papan tu bertutup rapat tau. Tak ada siapa-siapa pun menyahut. Dan Zali pun bertanyalah pada kawan dia ataupun pembantu dia tadi tu. Rasanya dah betul kan rumah alamat ni? Cuba kau cek balik. Betul lah tu, betul. Kalau ikut alamat ni, inilah rumah dia. Jadi, mereka berdua ni pun berdirilah dekat tangga tu menantikan respon daripada dalam rumah tu. Tapi, malangnya, senyap je tau. Jadi, Zali rasa waktu ni kehadiran dia dengan kawan dia ni seperti dah diketahui oleh orang kata pemiutang tu tau. Sebab itulah, daripada awal-awal lagi dah, dia dah bagi salam. Assalamualaikum. Tetap si pengutang tu tak mahu keluar daripada rumah. Memang dia kata waktu menyusahkan betul lah. Bila sifat Zali ni lah waktu tu. So Zali pun bebe macam tu kan. Kalau berhutang dengan Ahlong memang teruk dah kena lanyak kata dia. Dan ini nasib baik pinjam dengan koperasi. Masih lagi ada budi bicara lagi. Ini dah siap datang dah. Sembah menyembah cari kata dia. Masih buat tak tahu lagi. Memang menyirap je darah Zali waktu tu lah kan. Dan kemudian tiba-tiba Zali, cuba kau tengok dekat pokok pisang tu.
Dan bila Zali pandang dekat arah pokok pisang dekat belakang ataupun tepi rumah tu, terlihat tercegat seorang lelaki di sebalik pokok pisang tu tau. Jadinya si Zali pun menoleh lah dan memerhatikan juga lelaki tu. Tapi rupa lelaki tu tidak sama seperti lelaki yang dia cari tadi tu. Jadinya Zali pun pergilah dekat. Dia pun melangkah untuk mendekati dengan lelaki yang dia nampak dekat sebalik pokok pisang tu lah. Jadinya Zali sampai kat situ pun Zali bagi salam. Assalamualaikum. Bang. Oh bang. Tapi yang peliknya, lelaki ni langsung tak menjawab tau. Langsung tak waktu tu kan. Lelaki yang tak pakai baju waktu tu, tidak langsung. Mata pun tak berkelip langsung tau. Dan agak misteri jugalah waktu tu sebab berdiri dekat belakang pokok pisang tu. Dan Zali dengan kawan ini berdiri dekat dengan pagar zinc tu pun memandang pelik lah. Dan bertanya-tanya sesama sendiri tau waktu tu. Apa hal pula Ahmad ni kan? Melihat keadaan tak berubah waktu tu. Jadi waktu ni Zali fikir tau, lelaki tu mungkin orang kata orang gila agaknya kan. Orang kurang siuman lah. Jadinya lantas mereka berdua pun berundur dan kembali ke kereta semula. Kalau orang yang dicari ni tak ada, maka esok mereka akan kembalilah semula. Kembali ke office balik semula lah. Dan sebaik sahaja dah dekat dengan kereta waktu tu, tiba-tiba si Zali ni nampak tau, ada macam kelibat orang duduk dekat tempat duduk belakang kereta dia. Dan bukan dia saja yang nampak tau, malah kawan yang pembantu dia tadi tu pun nampak sekali tau. Terkejut lah kan waktu tu. Siapa pula lah dalam kereta waktu tu kan. Waktu ni si Zali tu syak. Itu adalah lelaki yang sama, yang tak pakai baju tadi tu, yang dekat pokok pisang tu lah. Jadinya Zali pun toleh ke arah pokok pisang tadi. Dan lelaki yang dilihatnya tadi tu dah tak ada dekat situ. Tapi sekarang lelaki tu dah ada dalam kereta dia. Memang salah. Itu bukan orang tau. Sekelip mata je dah berpindah tempat dah. Waktu ni Zali tak tahu dah nak buat apa tau. Sebaik sahaja mereka berpaling ke belakang dan cuba menoleh semula ke arah lelaki misteri tu tadi. Tiba-tiba lelaki tu dah tak ada dah dalam kereta. Hilang macam tu je. Dan mereka berdua pun cepat-cepat masuk dalam kereta, start engine, terus belah daripada situ. Rupa-rupanya lah, mereka berdua ni dah salah rumah tau sebenarnya. Rumah yang mereka pergi tu, tuannya baru je seminggu meninggal dunia. Jadi, apakah benda yang telah menjelma dekat depan mata diorang tu? Dan menurut Zali ni lah kemungkinan besar lah itu adalah jemaah hantu raya yang menjaga kawasan rumah tersebut. Termasuklah kawasan kebun pisang tu. Dan itu hanyalah andaian Zali saja. Kerana dia sendiri pun tak pasti sebenarnya. Wallahualam. Dan kawannya pula selepas kejadian tu mengalami demam panas selama 3 hari. Dan ini adalah kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah yang ni. So, kita terus continue ke kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia pokok pisang juga. Macam kita cerita tadi lah. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, waalaikumsalam. Okey, nak cerita pasal saka kata dia. Dan cerita ni berlaku kepada makcik saya masa malam sebelum majlis kahwin dekat rumah pakcik saya. Okey, rumah pakcik saya ni dekat Kajang. Dan masa tu dekat situ tak banyak sangat pun rumah tau. Kalau ada pun jarak antara rumah ke rumah ni dan agak jauh jugalah. Macam rumah-rumah kampung macam tu. So, rumah pakcik saya ni pula dibina dekat atas tanah arwah atuk. Yang diwasiatkan sebenarnya untuk semua adik-beradik ni, adik-beradik abah saya lah. Untuk diorang semua buatkan rumah masing-masing kat atas tanah tu lah. Tapi waktu tu, hanya pakcik saya seorang saja yang buat rumah dekat atas tanah tu. Jadinya belakang rumah pakcik saya tu dah jadi macam semak samun lah. Ada hutan-hutan sikit lah dekat belakang rumah pakcik saya. Sebab tanah tu agak besar. Yang dibuat rumah cuma rumah satu rumah je. Jadi kat belakang tu memang berhutan-hutan, bersemak samun. Jadi nak dijadikan cerita lah. Malam sebelum majlis tu lah adik-beradik abah saya waktu tu semua dah berkumpul tau dekat rumah pakcik saya tu. Sebab ada majlis, doa selamat dan ada rewang-rewang sikit lah kata dia. So, adik-beradik abah saya ni ramai. Dan totalnya semua sekali ada lebih kurang dalam 13 orang semua sekali. So, masa saya sampai tu lah, waktu pun dah malam dah. Jadi lepas maghrib kita ada buat majlis tahlil dan doa selamat pun bermula lah.
Jadi masa masing-masing tengah baca-baca Yasin tengah khusyuk baca Yasin tu, tiba-tiba saya terdengar tau, macam suara orang menangis tau. Lama menangisnya tu, mendayu-dayu tau. Jadinya bila saya dengar macam tu, saya pun pandang mak saya. Tapi waktu tu, yelah, tengah majlis kan, tak tanya apa-apa lah. Sebab tengah baca Yasin masing-masing. Jadi saya pun teruskan fokus untuk baca, sambung baca Yasin tadi lah. Dalam sejam macam tu lah lepas majlis tahlil dan doa selamat ni selesai, semua pun keluar lah. Kononnya keluar, nak pergi makan Kita orang nak lepas makan, biasa lepas majlis tahlil, doa selamat ni ada makan-makan kan. So semua orang keluar untuk makan. Saya waktu ni tak ikut sekali tau. Saya pun tak ikut mak saya keluar dan saya pergi ke dapur nak tengok makcik-makcik saya yang lain ada dekat dapur tu. Alih-alih saya sampai kat dapur tu, dapur kosong tau. Time tu jugalah saya dengar tau, sayup-sayup je suara orang menangis lagi sekali. Dekat dapur ni dia ada satu bilik tau. And bilik tu memang bilik pengantin tau. Waktu ni saya pun buat-buat macam berani lah jengukkan kepala saya ni dalam bilik tu. Waktu tu dalam bilik tu saya nampak lah makcik saya seorang ni tengah baring dekat bawah katil tau. Dan betul-betul bawah katil tu tau. Tapi saya tak nampak lah muka dia waktu tu kan. Jadi saya pun ingat nak tegur sebenarnya waktu tu. Nak tanya kenapa baring bawah katil kan. Tapi tak jadi. Sebab makcik saya ni tiba-tiba masuk. Masuk tu terus tarik saya ni. Tarik tangan saya and ajak makan kat luar. Jadinya saya pun ikutlah makcik keluar daripada rumah tu kan. Dalam hati waktu tu penuh dengan tanda tanya lah. Apa hal pula lah makcik aku tadi kan baring kat bawah katil macam tu kan. Jadinya bila dah keluar daripada rumah tu, saya pun tengok lah semua adik-beradik bapak saya waktu tu tengah duduk berkumpul dekat bawah pokok tau. Jadinya saya pun pergilah join sekaki. Rupanya lah makcik saya cakap yang makcik saya tadi tu dah terkena dah. Makcik yang saya nampak tadi tu lah yang dekat bawah katil tu. Okey. So saya pun ingatkan waktu tu yang dia terkena keracunan makanan ke orang kata sakit perut ke macam tu lah. Jadi saya pun waktu tu buat tak tahu je lah. Ambil nasi, saya pun soru kan. Saya pun baiknya saya pun makan sebab waktu tu tengah dah lapar dah kan. Tapi masa tu tahu, saya pun hairan tau sebab tak ada sesiapa pun yang masuk dalam rumah. Dan pakcik-pakcik saya yang lain ni siap-siap dah. Diorang ni standby dekat pintu depan and dekat pintu belakang tau. Dalam 15 minit macam tu ada pakcik ni, ada seorang pakcik ni lah datang. Jadi saya letak nama pakcik ni Pakcik Man lah Okay. Pakcik Man ni datang. Dia tanya, mana makcik saya yang seorang tu kan. Jadi seorang lagi pakcik saya ni pun bawa lah Pakcik Man ni masuk dalam rumah. Jadi bila Pakcik Man ni dah masuk dalam rumah je, dengan pakcik-pakcik saya tadi tu sekali lah, diorang terus makcik saya yang ada dekat dalam bilik tadi tu keluar berlari tu, berlari pergi dekat ruang tamu rumah tu. Nasib baiklah waktu tu sempat tutup pintu depan tu. Dan waktu ni saya tak dapat nak tengok tahu apa yang jadi. Sebab pintu dengan tingkap tu ditutup habis. Tapi saya dapat dengar lah waktu tu dengan jelas suara-suara kat dalam rumah tu. Makcik saya waktu tu dalam rumah tu dah terjerit-jerit tau. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku nak jumpa mak aku lah. Sakit. Kata dia lebih kurang macam tu lah kan. Jadinya Pakcik Man waktu ni tanya tau. Mak mana? Mak kau dah lama meninggal dunia lah. Mak kau tak ada dekat sini. Dah keluar kau daripada tubuh dia. Kata Pakcik Man waktu tu tau. Dan makcik saya pula balas. Adalah, mak aku tunggu dekat pokok pisang tu. Ke tepi semua, ke tepi. Aku nak pergi kat pokok pisang. Kata dia macam tu lah dalam jerit-jerit tu. Lepas je ayat tu semua ke tepi ni, saya nampak makcik saya ni tolak pakcik-pakcik saya ni semua. Termasuklah Pakcik Man ni dan cuba nak pecahkan tingkap tu. Tapi Pakcik Man ni pantas tau. Dia terus lock ataupun grip makcik saya ni. Terjerit-jerit lah makcik saya waktu tu tau. Dia makcik saya waktu jerit tu sebut, mak aku, mak, tolong mak. Waktu lah macam tu kan. Dan saya pula waktu ni boleh pula berani-berani pula, tak tahulah mana datang berani tu. Saya boleh toleh pula pandang pokok pisang yang ada dekat tepi rumah tu. Bila saya pandang je, saya nampak tau mak dia tu
ada dekat situ dekat pokok pisang tu tau. Elok je statik dekat situ dengan baju putih lusuh dia, rambut kusut masai dia. Waktu tu bila dah terpandang tu terus berpeluh sejuk saya. Memang menggigil-gigil lah. Saya pun apa lagi, lari terus duduk dengan mak saya. Jadi bila dah macam tu lama jugalah si pakcik Muan ni berpegang-pegang, bersilat bagai pun semua, tomoy semua keluar dengan makcik saya ni. Dalam sejam lepas tu barulah reda. Orang kata barulah makcik saya ni mungkin dah lemah agaknya, dah tak berperang, tak bersilat lagi, dah settle semua. Pakcik Man tu cakap, yang bekas mertua makcik saya ni hantar saka dekat makcik saya. Tujuan dia, tak tahulah saya kan. Tapi until now, saya takut betul nak duduk berdua ataupun duduk sekali lah dengan makcik saya tu. Tengok muka dia ataupun dengar suara dia pun dah menyeramkan. Dan sekarang ni, tanah arwah atuk saya ni dah banyak lah dibina rumah. Dan makcik-makcik dengan pakcik-pakcik saya ni dah start pindah dekat tanah arwah atuk saya ni. Dan hutan dah tak ada dah kat situ. Tapi kalau binatang daripada hutan kat situ masih ada. Harap-haraplah ataupun pokok pisang tu dah tak ada lagi gangguan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia. Yang kedua, macam mana anda rasa dengan kisah dia kan? So, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia Kampung tajuk dia Pokok Nim, kata dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya describe macam mana kampung Tamil look alike, kata dia. Okey, saya duduk dekat sebuah kampung orang Tamil kata. Tapi ni kampung ni dekat Malaysia lah Okey, kalau kampung orang Melayu ni biasanya kebanyakannya ditanam dengan pokok pisang je kan. Okey, kalau dekat kampung Tamil ni penuh dengan pokok-pokok nim, kata dia, N-E-E-M. Okey, pokok-pokok nim lah. So, ada sebuah kuil yang sangat-sangat besar dekat situ. Ada kuil yang kecil-kecil dekat bawah pokok-pokok nim ni. So, orang Tamil ni, kalau nak sembahyang, mereka perlukan daun pokok nim ni tau. Jadi, setiap kali mereka atau memetik daun-daun pokok nim ni, mereka akan keluarkan duit-duit shilling diorang ni and letak dekat bawah pokok nim tu lah. Atas tanda sebagai macam terima kasih ataupun menghargai pokok nim sebut untuk daun-daun tu lah. Okey, so saya ni nak ceritalah kejadian seram yang terjadi pada saya. Okey, waktu tu lah abang saya ni baru balik dari sekolah. Terus dia masuk ke dapur nak makan lah kononnya. Tapi disebabkan dia tak teringin nak makan nasi pada malam tu, dia decide lah nak makan Maggi. And waktu tu dekat rumah saya ni tak ada Maggi tu. Lepas tu ayah saya pun keluar kejap lah waktu tu. Jadinya yang dekat rumah saya ni, saya dengan abang saya je yang ada kat rumah tau. So masuk dapur, keluar dapur cari Maggi ni tak jumpa. Jadinya apa conclusion dia? Terpaksalah pergi cari duit, kena pergi beli Maggi dekat luar kan, kat kedai. So, kenalah cari duit, cari duit. Disebabkan saya ni gatal nak ikut abang saya waktu tu nak pergi kedai runcit. So, dia pun ajak lah saya sekali. Okey, jom kita pergi sama-sama. Dah jumpa duit kan, boleh beli Maggi. Okay, kita pergi sama-sama Waktu nak pergi beli Maggi tu lah, perjalanan dia tu antara daripada rumah saya ni nak pergi ke kedai Anir tu yang jual Maggi tu, agak jauh jugalah kedai runcit tu tau. Dan kalau daripada rumah saya ni, mungkinlah ambil masa lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit lah macam tu. Jalan kaki ni. Okey. Jadinya, kami berdua pun keluar daripada rumah pun berjalan. Mulalah berjalan waktu Sambil berjalan, sambil bersembang-sembang lah waktu tu. Jadinya, kami tiba-tiba ternampak duit shilling yang bersepah banyak dekat bawah pokok nim tadi tu. Jadinya, saya pun pergi terus ke bawah pokok nim tu, kutip duit-duit shilling tu. Dan waktu ni abang saya cakap, Dik, letak balik duit shilling tu lah. Kau ni buat apa ni? Alah bang, banyak ni bang. Kita boleh beli aiskrim sekali. Yalah waktu tu budak-budak lagi kan. Tak apa. Kita beli esok lah bila ayah balik. Dan tu kan bukan duit kita. Letak balik. Kata abang saya waktu tu lah. Disebabkan saya dah sentuh duit tu and kutip duit shilling tu. Saya rasa waktu tu kan, tiba-tiba bila dah sentuh tu, saya rasa lain macam tau. Rasa macam, susah nak cakap. Rasa macam dedor, rasa macam lemah sangat. Dan rasa macam ada orang memerhatikan saya tau. Jadi waktu tu perasaan saya ni macam tersentuh. Macam saya ni tersentuh hak orang jahat ataupun terpegang barang orang
barang sesuatu lah, bukan hak kita lah, lebih kurang macam tu kan. Rasa macam ada je tak kena hati ni, rasa macam takut, rasa macam tak syok lah. Dan abang saya ni baru nak pegang tangan saya waktu tu, tiba-tiba saya nampak pagar rumah orang Tamil yang ada dekat sebelah tu bergegar-gegar. Gegaran dia sangat kuat sampai saya dengan abang saya ni terus pecut lari waktu tu dengan duit siling yang saya kutip tadi tu berterabur dekat atas jalan tau waktu tu. Jadinya malam tu kami pun ceritakan hal itu pada makcik dengan mak saya, dan kami malam tu terpaksa tidur dekat rumah makcik saya. Kenapa? Sebab rumah makcik saya ni dekat je, dekat sebelah kedai runcit yang kita orang pergi tu. Sebabnya mak saya cakap waktu tu, dia waktu tu rasa tak sedap hati sebenarnya. Jadinya kan, keesokan harinya lah, paginya tu, mak saya pun pergi ke rumah anti, rumah yang anti Tamil yang ada dekat kuil tu lah Dia pun tanyalah anti tu. Dia bukan tanya, dia pun beritahu kat anti, sorry lah anti, semalam saya punya anak banyak nakal lah, dia kacau sini punya tempat, dia ada ambil itu duit siling. Kata dia, minta maaf lah semalam you mesti ada marah kan, you goyang-goyang itu pagar, kata dia macam tu. So anti Tamil bila dengar macam tu, dia macam blur-blur tau muka dia waktu tu. Macam tak tahu apa yang jadi, macam tak tahulah kan. So anti Tamil cakap, kakak, semalam saya tak ada kat rumah, kata dia. Saya semalam ada pergi rumah anak saya. Dan mak saya pun ceritalah from A to Z apa yang terjadi pada saya dengan abang saya yang malam tadi. So, dan aunty tu cakap, kalau mengikut kepercayaan diorang lah, ada benda yang baik pada setiap pokok nim ni. Tapi kalau benda tu jahat, maut pun boleh jadi tau. So, semalam benda yang terjadi pada kami tu hanya disebabkan kami kacau hak dia, kata dia. Sebab itulah benda tu marah. Dan ini adalah cerita seram yang terjadi pada saya dengan abang saya. Dia ada satu peringatan kat sini, kata peringatan, kalau bukan hak kita, janganlah ambil. Kan? Okey. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur. Pendek je kita untuk hari ini. So, terima kasih pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.